Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama, Kerajaan Sarawak dan Petroleum Sarawak Berhad Petros memberi sumbangan sejumlah 1.3 juta ringgit kepada Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati untuk kerja-kerja amal. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Bongpeng berkata, 1 juta ringgit disumbangkan oleh Petros, manakala Kerajaan Sarawak menyumbangkan 300,000 ringgit. Menurutnya, sumbangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sabati untuk meneruskan kerja-kerja amal dalam membantu golongan yang memerlukan di Sarawak. Dan Kerajaan Sarawak juga akan memberi RM300,000 untuk Sabati menjalankan kegiatan-kegiatan khasnya. Kalau Petronas untuk kesihatan, saya rasa 1 juta itu untuk pendidikan sekolah-sekolah anak-anak kita di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan majlis perasmian Galeri Laila di Wisma Sabati Kuching pada Ahad. Galeri baharu di Wisma Sabati itu dinamakan Galeri Laila sebagai penghormatan kepada pengasas dan Presiden pertama Sabati, Datuk Patinggi Dr. Laila Taib. Dalam hal itu, Premier Sarawak memberitahu Datuk Patinggi Laila merupakan salah seorang individu yang menjadi inspirasi kepada beliau untuk memperkenalkan tenaga hijau pada hari ini. Yang kedua, kalau tuan-tuan melihat saya dalam dasar kerjaan meningkatkan kelestarian alam sekitar, actually, honestly, I got the inspiration from Dato' Amal Laila Taib before. Ia kata jaga alam sekitar. We must go for green. Tanam pokok. Now, saya dan rakan-rakan dalam kabinet implement what Dato' Amal Laila Taib has told us. Datuk Patinggi Tan Sri Ahmad Zuhari juga berharap agar ahli-ahli Sabati pada hari ini akan terus menyumbang kepada kebajikan serta kesejahteraan masyarakat dengan lebih cemerlang dan berkesan. Berita seterusnya, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki telah hadir meraikan kehadiran seramai 75 ahli rombongan Forum Komunikasi Orang Bugis Kalimantan Barat FKOP Kalbar dalam satu majlis makan malam di Kuching pada Sabtu. Rombongan diketuai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Umum FKOP Dr. Ardi Yansyah serta isteri Surhaini Muhammad Yunus. Isteri Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki iaitu Datin Amar Baduyah Bujang turut hadir menyerikan majlis makan malam tersebut. Antara kenamaan lain yang hadir ialah Konsul Jenderal Republik Indonesia Raden Sigit Wijaksono, Konsul Agung Negara Brunei Darussalam Noni Zurainah Ismi, Raja Borneo ke-35 Sulawesi Selatan Andik Basok Hamid Andik Pep Bentek dan pemegang adat KWAB Abdul Kadir Nohong. Majlis turut diserikan dengan kehadiran 40 ahli pertubuhan komuniti warisan dan kebudayaan Bugis daerah Sadong Jaya. Rombongan FKOP Kalbar tiba bandaraya ini pada Jumaat lepas dan akan pulang pada Ahad. Tujuan utama lawatan ialah bagi menghadiri Festival Wisata Budaya Bugis 2023 Sarawak Kalimantan Barat yang telah berlangsung di Panggung Udara Sadong Jaya pada malam Jumaat. Keperkembangan di Sibu. Peranan pengawal peribadi merangkumi perlindungan fizikal dan termasuk menjadi responder pertama semasa krisis. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti menekankan kepentingan pengawal peribadi yang mempunyai kemahiran asas dalam menyelamatkan nyawa seperti resusitasi kardiopulmonari, CPR dan pengurusan luka. Katanya dalam detik-detik kritikal sebelum bantuan perubatan profesional tiba, pengawal peribadi boleh membuat perbezaan antara hidup dan mati. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Kapitan So Tek Ki dalam Majlis Penutupan Kursus Asas Pengawal Peribadi Seri 2 2023 pada Jumaat. Datuk Michael Tiang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan turut menekankan kepentingan pengetahuan asas dalam membentuk pengawal peribadi yang berkelayakan serta pentingnya kemahiran asas sebagai pengawal peribadi yang mahir. Dalam hal itu, dia berharap agar semua peserta kursus itu akan meneruskan usaha untuk melengkapkan diri dengan lebih banyak pengetahuan dan kemahiran supaya menjadi lebih baik dalam profesyen mereka.
Sementara itu, Pusat Aktiviti Kanak-Kanak PAKK Sibujaya memainkan peranan penting dalam menyokong perkhidmatan pelindungan kanak-kanak khususnya di Sibu. Pengerusinya Lolita Jimmy berkata pusat itu ditubuhkan bagi membantu kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak serta mencegah gejala sosial dalam kalangan kanak-kanak. Bercakap tentang Pusat Aktiviti Kanak-Kanak atau kita namakan dia PAKK, di mana lahirnya PAKK di bawah Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak iaitu di bawah Kementerian Kebajikan. So kita menyediakan seperti yang kita katakan, kita merupakan PPKK merupakan satu sistem sokongan, okey? Sistem sokongan kepada perkhidmatan perlindungan kanak-kanak. So PPKK ini kita ada permis iaitu Pusat Aktiviti Kanak-Kanak di mana kanak-kanak datang, ya, kita bagi ada fungsi. Sebab itu ada peranan PKK, boleh tak saya nyatakan, di mana Pusat Aktiviti Kanak-Kanak ini merupakan tempat perlindungan di mana kita menyediakan pelbagai aktiviti. Alright, dan Pusat Advokasi menyediakan ceramah khusus pendek, pusat sumber. Kita ada menyediakan bahan bacaan, kita ada pusat sumber, okey? Dan kita ada pusat pembelajaran di mana ini adalah inisiatif niat kita nak mengadakan kelas bimbingan, pusat tuition, pusat intervensi krisis. Hari inilah merupakan psikologi PCC ini adalah dalam kategori pusat intervensi krisis di mana pusat aktiviti ini ada satu tempat pusat di mana kita boleh membagi psikologi. Okey, di mana kepada bukan sahaja pada kanak-kanak kita, mungkin kepada komuniti setempat iaitu di Sibujaya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pelancaran PAKK Pusat Jagaan Psikologi PCC di Sibujaya pada Jumaat. Lolita menambah PAKK menyediakan pelbagai aktiviti untuk kanak-kanak termasuk perkhidmatan konseling, kelas komputer, kelas tuition dan kursus keibubapaan. Katanya penubuhan PCC di PAKK itu adalah untuk memberi khidmat konseling dan psikologi kepada komuniti tempatan serta meluaskan perkhidmatan konseling dan psikologi kepada masyarakat setempat sekaligus mewujudkan masyarakat sihat dari sudut psikologi. Antara inisiatif yang disediakan termasuk pusat jagaan, kelas tuition, khidmat kaunseling, kelas komputer serta kursus pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak. Terdahulu ketika berucap dalam majlis sama, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak William Arnott berkata, masalah kesihatan mental serta tekanan emosi antara isu yang semakin penting, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Katanya isu kesihatan mental dan tekanan emosi dalam kalangan rakyat perlu dipandang serius kerana ia boleh memberi pelbagai kesan buruk kepada negara selain menjadi antara punca utama yang menjejaskan kesejahteraan fizikal dan sosial seseorang individu. Jelasnya, perkara ini tidak boleh dipandang mudah dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, tegasnya usaha untuk mengesan, mencegah dan bertindak balas perlu dilaksanakan secara serius. Di Tatau pula, seramai 12 kaki tangan pejabat daerah Tatau telah menyertai program literasi maklumat yang dianjurkan oleh Pustaka Miri baru-baru ini. Antara modul pengesian program tersebut adalah pengenalan kepada People Accessible Network for Digital Empowerment Inclusivity (PENDE) yang merangkumi pengurusan maklumat dan komunikasi. Turut diadakan modul untuk menggunakan inisiatif digital kerajaan, kaedah berurusan secara digital, keselamatan dalam talian serta pustaka in a box. Hasil daripada program itu, para peserta turut diberi pendedahan menggunakan aplikasi inisiatif kerajaan, memanfaatkan kemahiran e-keusahawanan untuk meningkatkan taraf hidup serta menggunakan saluran komunikasi secara digital. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan surutan Majlis Perasmian Galeri Laila yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Wisma Sabati, Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Lukas.